Maka ada di kalangan mereka-mereka yang dikira memiliki jiwa yang murni, mereka menganggap dunia semua ni dah membinasakan. Mereka tidak nampak dah manfaat dunia dalam hidup mereka. Karenanya mereka ambil keputusan, bukan buang dunia, tinggalkan aja dunia ni, ambillah dalam batas kadar yang ada. Ini, mulai wujud pemikiran ini. Yang kalau kata mereka, kita duduk juga dengan grup ni, kita pun akan hanyut jadi rosak binasa akhlak kita. Maka mereka meninggalkan itu dan terbentuklah pemikiran tasawuf ini. Ya, ulama-ulama memecahkan kalimah tasawuf ini kepada 16 pengertian. Ada yang menyebut tasawuf ini dari perkataan sauf. Ya, sauf ini baju bulu yang dipakai pada zaman itu. Dan zaman tu kalau pakai baju bulu kira out of date lah. Makna tak majulah, orang ketinggalan. Orang miskin. Orang yang tak ada harta, tak ada dunia ke dia. Sebab itu ada ahli sufi. Pengikut-pengikut anak murid dia panggil darwish. Nah, ini semua pakaian-pakaian mereka baju-baju bulu. Kita hari ini kalau baju bulu kaya mewah lah. Sewaktu saya melawat Turki beberapa tahun dulu, antara tempat lawatan kaminya ialah kilang buat baju bulu di Turki. Besar kilang dia. Belah bawah sekali bahagian tempat kulit yang baru sampai, macam mana dia orang samak kulit ni. Tingkat kedua pula bahagian pengeringan, tingkat ketiga potong jahit, tingkat 4 dah siap, tingkat 5 tu pameran. Bahagian pameran tu bila pergi sana, dia jual special cost. Sebab kita ni dikira pelancong. Nak pegang dia lah, lembut-lembut. Pegang tu hilang jari, tenggelam. Bulu-bulu kambing ni memang dahsyat-dahsyat punya. Cadang nak belilah selai 2. Pegang-pegang tengok yang ni harga RM37,000. Ringgit Malaysia. Sana pakai US dollar. Tinggal. Pegang satu lagi. 19,400 duit Malaysia. Kata hati baik pakai, jubah je lah merata sampai ke tidur senang. Ya. Tak ada belilah. Jadi hari ni kalau pakai baju bulu, mewah. Tapi zaman tu darwish dia panggil. Ya. Dengan masyayikh. Ulama-ulama dia, orang-orang tua dia, mereka ada. Dia punya macam mana cakap, dia punya branded. Tengok je tu, ni ahli sufi. Mereka bertongkat, mereka ikut sunnah Rasulullah, kuat berpuasa. Dia ada amalan-amalan dia. Dalam membersihkan jiwa, sehingga berada dekat dengan Tuhan, mereka tempuh melalui tahap-tahap yang disebut dengan maqamat. Dia ada makam-makam. Kita panggil marhalah. Tahap-tahap yang mesti dilalui. Sebab jadi ahli sufi, jadi wali-wali ni, it is not a coincident matter. Sudden death. Tahu jadi je. Tak. Dia mesti melalui maqamat. Maqamat makna makam-makam dia. Tahap-tahap dia. Dah lepas yang ni, naik satu tahap. Lepas ni naik. Ya, daripada awal, ana pergi satu tempat di Turki tadi. Namanya Busra. Busra ini kalau siapa tengok filem Resurrection ni, Urtugul, ya, Urturul itu, penumbuhan negara Turki ni, itu di antara tempat ahli-ahli sufi ni. Ya, Busra itu. Di mana? Di sana ada, kami pergi satu kawasan ahli sufi, dan di sana pusat Syekh Jalaluddin Rumi. Tempat dia, kita panggil macam suluk lah. Dah ada makam dia. Dia macam satu center. Apa nama ni, macam satu pusat tasawuf lah. Dia ada bilik-bilik dia. Tasbih dia setiap 1,000. Dia tak main 100 punya. Sebiji tu tak kecil lah, besar-besar guli kita ni. Kalau buat terbatuk, terkejut, terbuat gitu, memang syahid kawan kalau kena. Besar tasbih dia. 1,000 tiap-tiap bilik. Bilik ada beratus. Bilik untuk anak-anak murid. Kecil je untuk dia suluk, tidur apa begitulah. Kemudian di tengah tu ada medan lapang. Katanya setiap hari Jumaat, mereka akan duduk beramai-ramai. Start daripada maghrib isyak tu, tarik sampai tengah malam. Zikir lah ratus-ratus ribu.
Jadi berkeliling gitu. Depan sana tu ada dapur, mutbah. Jadi siapa yang mula-mula nak masuk, dia kena jumpa dulu dengan Syekh. Syekh akan aturkan, kata 30 orang, dia atur dek Syekh. Semua akan dihantar ke dapur. Kamu angkat arang, kamu bahagian angkat air, kamu siang ikan, kamu sayur. Dia aturnya. Dan semua tidur di dapur. Ini dia uji kadang sampai 6 bulan. Pergilah buatlah. Dalam masa 6 bulan itulah, dia orang tak boleh tinggal tu. Solat mesti dah, subuh segala apa. Maka diperhatikan mereka ni. Sehingga lepas 6 bulan, maka semua, katalah 30 orang, 30 orang tu akan dipanggil beratur depan Syekh dekat dapur ni. Dia ada tempat dia, anak dah tengok. So, dia akan beratur lah. Tempat tu pun boleh mak dalam 40 orang dia begitu untuk beratur ni. Beratur menghadap Syekh. Belakang, pintu. Kemudian masing-masing tu ada sandal, ada selipar dia lah, kasut. Baik, bila Syekh kata entah, keluar. Bila keluar tu, turun ke tangga tu, tengok selipar, kasut tu. Kalau selipar tu menghadap keluar macam tu, makna tak lulus hujan lah, balik sarung-sarung jalan lah. Tapi kalau selipar tu pusing menghadap hala masuk ke dapur balik, bermakna diterima sebagai darwish. Dia sebagai anak murid. Itu masing-masing lah dia kata, okey, 3 orang keluar dulu. Entah tengok, cari kasut entah. Nasib lah, kalau hala keluar, balik je lah. Tak ada cerita apa dah. Memang tak lulus lah tu. Kalau selipar tu hala ke dalam, sandal tu, itu kira masuk balik menghadap Syekh. Cium tangan dia, peluk dia, tunggu arahan dia pula. Lepas tu nanti adalah dia bagi zikir, wirid. Baru masuk bilik-bilik suluk tadi, yang beratur-ratur bilik yang satu tasbih tu ada 1000 buah tasbih tu. Itu dia punya maqamat, dia panggil maqam-maqam. Tahap-tahap, marhalah-marhalah dia. Dia ada banyak tu, macam-macam. Itu semua diatur oleh guru yang mursyid. Dan guru-guru mursyid ni pula, dia melihat kepada anak murid ni. Tiap-tiap seorang tu berbeza-beza, tak sama. Dan dia boleh tahu melalui ilmu laduni yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Di antara tokoh-tokohnya yang terkenal. Baik, maaf ya. Jadi mereka-mereka ni ada makamnya sebagai ahli sufi. Dalam membersihkan jiwa, sehingga berada dengan dekat dengan Tuhan mereka. Tempoh melalui tahap-tahap disebut muqamat, seperti taubah. Yang mereka mesti melalui makam taubat ini. Tentulah pertama mesti taubat. Ini yang disebut oleh para ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai banyak pintu. Tugasan kita, kata ulama, membuka pertama satu je pintu dulu. Dan pintu pertama yang mesti kamu buka ialah pintu taubat. Hanya setelah kamu buka pintu taubat, barulah nanti Allah Ta'ala membuka pintu-pintu yang lain. Pintu rahmat, pintu rezeki, pintu macam-macam. Al-awwal, pintu taubat ni kena buka. Babut taubah. Ya, jadi banyakkan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-zuhud. Ya, pintu zuhud. Memang namanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mereka zuhud. Zuhud berpada dengan yang ada. Ambil mana yang perlu. Itu saja. Bukan buang dunia. Zuhud ni berdasarkan kepada makam masing-masing. Kalau kita hari ni lah kita kata, bila kita buat kuliah di masjid umpamanya, ada orang datang naik kereta. Ya, ada yang datang naik helikopter kuliah. Kita tak boleh kata dia ni sombong betul. Apalah datang kuliah naik helikopter, tak. Dia punya duit banyak. Dia boleh datang naik roket atau jet supersonik. Tapi dia tak nak. Dia pakai heli aja. Situ ada sifat zuhud. Ada orang yang datang naik Mercedes Sport. Setengah orang kata, wah belagak naik Mercedes. Tak. Padahal dia mampu membeli jet supersonik untuk datang. Tapi dia tak. Dia cukuplah dia kata Mercedes Sport. Itu zuhud tahap dia. Ada yang naik bersikal, tapi dia zuhud. Dan sebagainya ini masing-masing. Cuma zuhud itulah mesti dengan guru yang mursyid. Ya, kita tak mampu kalau kita sendiri aja. Karena nanti kalau sendiri-sendiri,
terjadi kesalahan, siapa nak tegur dan betulkan? Itulah pentingnya guru yang mursyid ini. Sabar. Dia melalui makam sabar. Itulah banyak ujian-ujian yang akan datang. Yang didapur tadi itu daripada guru yang atur peringkat awal. Nanti dah masuk dia musyahadah, makam kesaksian, besar lagi ujian dia. Banyak ya riwayat kisah-kisah ni. Tawakal. Begitu dia makam tawakal, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada tawakal, tak boleh nak jadi ahli sufi ni. Bismillah je kenyang. Macam mana tu? Ya, jadi puasa kena banyak. Makan minum kena sikit kan? Begitu. Makam reda. Ya, kena reda kepada Allah atas apa yang berlaku. Pelopor ajaran ini adalah Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Ya, Hasan Basri ini ulama besar, berasal daripada Basrah di Iraq. Jadi Iraq, Turki, Iran, ini ramai ahli sufi ni. Termasuk di Mesir sementara lah. Macam-macam tarikat ada. Ya.